Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzi Amira binti Mustaji bernombor matrik 221053 daripada kos Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Logistik dan Pengangkutan Maritim. Jadi, hari ini saya akan berceritakan sedikit tentang buku yang saya pilih, iaitu Malaysia Kaya, Rakyat Miskin. Okey, buku ini ditulis oleh Anas Alam Faizli dan kata pengantarnya daripada Nurul Izzah Anwar dan Syed Hussein Ali. Buku ini telah dilancarkan oleh Tengku Razali Hamzah dan diterbitkan pada 2014 oleh Gerak Budaya Enterprise. Buku ini mempunyai 5 bahagian dan 24 bab. Antara bahagiannya ialah: pertama, sumber petroleum Malaysia; kedua, sosioekonomi; ketiga, pendidikan; keempat, kesukarelawanan; dan akhir sekali, epilog. Buku ini berkisarkan tentang Malaysia yang dirahmati dengan hasil mahsul yang tidak ternilai. Ia dikurniakan juga petroleum sebagai sumber alam yang paling berharga, dengan pendapatan per kapita berjumlah 9.970 dan Petronas berterusan memberikan sumbangan yang besar sebanyak 40% kepada pendapatan kerajaan Malaysia, yang mempunyai segala ramuan lengkap yang diperlukan untuk maju. Walaupun demikian, ia kekal misteri. Kenapa dan bagaimana sebuah negara yang kecil dengan hanya 30 juta penduduk berupaya mengejutkan semua dengan memegang gelaran sebagai negara dalam rantau ini dengan jumlah terbesar antara kaya dan miskin? Adakah kita semua warga biasa menghargai kekayaan yang dimiliki oleh Malaysia dan memahami bagaimana kekayaan ini dimanfaatkan? Dalam himpunan buku ini, penulis cuba untuk membongkarkan bagaimana sumber-sumber minyak dan gas dibangunkan dan sama ada ianya dieksploitasi untuk manfaat umum ataupun sebaliknya. Dinamik loyalty minyak juga dijelaskan di dalam buku ini, dan langkah demi langkah penerangan yang terperinci yang diberikan oleh penulis. Apakah itu mitos kaya dan miskin? Adakah Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi dan rakyat berpendapatan rendah? Bagaimanakah hasil kekayaan negara dapat dikongsi bersama? Bagaimanakah sistem pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup golongan miskin dan memiliki mobiliti sosial? Kegagalan berterusan dalam sistem pendidikan dan semangat kesukarelawanan pendidikan dapat dilihat sebagai antara jalan keluar untuk sebarang kerosakan-kerosakan itu. Kritikan terhadap ketimpangan sistem pendidikan menimbulkan persoalan lain. Adakah sistem sekolah moden pengkhianat pendidikan? Adakah pendidikan kebangsaan gagal dan wajarkah kita untuk mengajar falsafah di universiti? Adakah masa sudah tiba untuk menggantikan falsafah yang sedia ada dengan pedagogi cinta dan membebaskan pendidikan? Pencarian penulis untuk pencarian kepada soalan-soalan menjadi titik penting kepada buku ini dan menjadi idea, cita-cita dan usulan kritis bertaut menjadi satu. Wacana pemikiran di dalam buku ini bukan milik mutlak penulis semata-mata. Dengan rendah diri, penulis ingin berkongsi bersama dengan harapan yang akan merumbus masuk ke dalam ruang. Jika anda ingin mencari setiap jawapan daripada persoalan-persoalan yang saya berikan tadi, maka anda hendaklah membaca buku ini yang bertajuk Malaysia Kaya, Rakyat Miskin. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.